Itulah kisah-kisah yang aku nak kongsikan kepada korang. Allahu Akbar. Dia dekat sini. Okay, Assalamualaikum. Bersama lagi dengan aku, Ramli Ismail, dalam RI Channel. Okay, hari ni aku nak kongsi kisah seram yang berlaku dalam hidup aku. Dan kisah seram ni pernah berlaku pada tahun 2010. Okay, 10 tahun yang lepas. Dan biasalah korang yang korang tahu, zaman-zaman kita budak-budak dulu kan, main motor tak tentu hala, merempit tak tentu hala. Ok, masa tu aku dengan kawan-kawan aku plan nak pergi ke pesta ataupun expo lah. Masa tu ada fun fair dekat Rompin. Itulah, kita kumpul dalam 7-8 biji motor masa tu, dan kita orang lepak santai sementara menunggu kawan-kawan yang lain. Dan bila semua dah sampai, kita orang pun bergerak macam biasalah. Dalam masa kita orang tengah bergerak tu, aku ni di antara orang yang paling last sekali dekat belakang. Tapi kita orang tak sampai lagi Rompin masa tu. Dalam aku tengah layan-layan bawa motor masa tu, aku ternampak salah seorang kawan aku. Masa tu dia berhenti di sebelah kanan, sebelah kiri, di bahu jalan. Jalan tu berdekatan dengan Jambatan Pontian Rompin. Dan jambatan ni pun banyak diceritakan kisah-kisah yang misteri lah. Penampakan entiti yang menyeramkan. Tapi berbentuk apa tu aku tak tahulah. Masa tu aku di antara orang yang paling last sekali, dan aku berhenti betul-betul di sebelah kanan Adam. Dan aku bertanya dengan dia, "Kenapa Dam? Motor kau rosak ke?" Sepatah haram pun dia tak layan apa yang aku kata. "Kenapa Dam? Motor kau ada problem ke? Ada masalah ke?" Dia masih lagi tak layan apa yang aku tanya pada dia. Aku pun rasa tak sedar hati. Memang tak sedar hati, rasa cuak pun ada, rasa seram pun ada. Dan aku teruskan perjalanan aku. Aku cakap dengan Adam, aku cakap, "Tak apalah Adam, aku gerak dulu depan, nanti kita jumpa dekat pesta." Dia masih senyap lagi. Aku teruskan perjalanan, dan sampai di traffic light Rompin, rupa-rupanya Adam dekat depan aku. Tapi kau rasa siapa tadi tu yang parking dekat tepi jalan? Masa tu aku tak fikir nak berseronok-seronok lah dekat pesta, dekat fun fair tu. Aku terbayang kisah tu je. Aku cerita pada kawan-kawan aku, dan aku tanya pada Adam, "Adam, kau ada parking dekat tepi jalan ke?" Dia kata, "Tak ada." "Bukan aku dekat depan kau ke?" Habis yang aku nampak tadi tu siapa? Mungkin benda ni menyerupai Adam lah, duduk di tepi jalan. Ataupun memang dia nak ganggu aku sebab aku orang yang paling last. Tapi itu aku tak pasti lah. Dan aku tak berani nak cakap apa-apa. Okey, itu kisah yang pertama yang aku nak kongsikan kepada korang. Ada satu kisah yang kedua. Tapi kisah ni tak berlaku pada diri aku, tapi berlaku kepada kawan aku. Nama dia Acik, tapi bukan nama sebenar. Masa tu dia daripada Mersing nak balik ke Tanjung Gemuk, Rompin. Masa tu jam dalam 12.30 malam. Dia dengan kawan dia lagi 2 orang naik kereta balik.
dalam 12:30 malam macam tu. Ini yang diceritakan dari dia lah kepada aku. Kalau dia tipu, maksudnya aku tipulah benda ni jadi tak tahu lah tahun bila aku pun dah lupa lah, dalam tahun 2012 macam tu lah mungkin lah 2012 lah, aku pun dah lupa. Tapi masa tu diorang balik dalam perjalanan nak ke sini, menaiki kereta, sebiji kereta je lah, 3 orang. Lepas tu bila sampai satu hutan, sempang 3, sempang straight nak ke Endau dan sempang sebelah kanan nak ke Tanjung Resang. Dia ada nampak sebiji kereta parking di sebelah kiri jalan. Berdepan sempang tu ada pecawang TMB yang besar tinggi. Dia parking tepi, turun dan bertanya kereta yang parking di bahu jalan tu. Dia tanya, "Kak, kereta rosak ke kak?" Masa tu ada terdapat 3 orang budak, maksudnya anak dia, dan ada seorang akak yang duduk di sebelah penumpang, sebelah driver. Dia tanya, "Akak, kereta rosak ke?" Akak tu kata, "Tak lah dik, suami akak pergi tumpang semayang." Member aku pun pelik lah, tanya, "Semayang dekat mana kak?" "Tu masjid dekat belakang pecawang tu, dekat atas bukit tu." Diorang pun berpandang sama diorang lah. Sejak bila pula situ ada masjid ataupun surau? Situ belakang hutan je belaka. Belakang mana masjid? Dan dalam masa yang dia bertanya akak tu dari mana nak ke mana apa semua, lepas tu nampak suami akak tu keluar daripada hutan tu. Hutan tu belakang pencawang TMB tu. Dan brother tu keluar, maksudnya suami akak tu keluar, berjalan sambil membetulkan dia punya seluar, macam lepas orang solat lah dekat masjid yang biasa korang nampak tu. Lepas tu dia tanya abang tu, "Abang solat kat mana?" Abang tu kata, "Ada masjid lah dekat atas tu. Ramai jemaah yang solat," dia kata. Yang dorang ni, kawan-kawan aku ni yang ceritakan kisah ni kepada aku, orang kata, "Tak apalah bang, kan kita orang kan kereta rosak, tak apa, kita gerak balik dulu abang." Lepas tu orang pun bergerak balik. Aku tertanya-tanya, ada masjid ke dekat belakang tu, sedangkan situ hutan? Tapi sempang Tanjung Resang ni pun memang dah banyak cerita lah. Orang cakap kena gangguan. Benda ni pening ataupun pelik, tak termasuk di akal manusia ni. Sebab benda ni berlaku di luar pemikiran manusia. Benda ni benda gaib. Okey, itu kisah yang kedua yang aku nak kongsikan kepada korang. Okey, kisah ni kisah yang penghabisan, kisah yang ketiga. Kisah seram yang berlaku pada hidup aku ni, yang ketiga ni, terjadi pada tahun ni, tahun 2020. Kisah ni terjadi masa tu aku baru lepas berniaga malam dalam pukul 12.30, dan kawan aku datang lepak kedai masa tu, dan dia mengajak aku untuk pergi lepak dengan dia dekat tempat kerja dia dekat tempat kerja dia. Aku pun tak boleh nak bagi tahu kat mana. Kita orang lepak sampai pukul 3 pagi, 3 ataupun 3.30 pagi lah, macam tu. Lepas kita orang lepak layan cerita dekat YouTube, benda ni berlaku tahun ni dalam 2 bulan lepas, sebulan lebih lepas macam tu lah. Masa tu aku dah lepak sampai 2-3 pagi dengan member aku ni. Aku berdua je dengan dia.
Aku pun cakap dekat dia, Wan, beres lah Wan, aku nak balik dah ni. Kawasan tempat dia kerja tu memang jauh daripada perkampungan lah, jauh ke dalam. Maksudnya jalan dia tu kalau nak masuk memang gelap gila lah. Dan dia ada satu jalan utama dan jalan yang kedua untuk tembus lagi dekat nak keluar ke jalan raya. Selepas aku lepak dengan dia tu, aku cakap dengan dia, Wan, aku nak balik dulu, nanti kita jumpa esok. Lepas tu aku pun balik macam biasa lah, aku tak fikir apa-apa pun. Balik macam biasa, ada sempang untuk ke jalan utama, tapi jalan ni jalan jauh sikit. Tapi ada satu sempang jalan je, jalan hutan. Jalan ni pun jalan hutan, tapi jalan ni pun jalan agak hutan juga lah, kiri kanan sawit. Aku membuat keputusan untuk pilih jalan yang lebih dekat, maksudnya jalan sawit yang aku cakap tadi tu. Sebab aku nak, malas lah nak lalu jauh-jauh, lalu dekat-dekat je senang. Aku pun dah tak fikir apa, aku lalu je jalan tu. Jalan tu kau masuk, kau akan nampak satu rumah yang agak usang lah sebelah sini, tapi rumah tu ada orang duduk. Bila dalam masa aku bawa motor tu, motor aku high beam, lampu tinggi, senang aku nampak struktur jalan tu. Sebab jalan tu pun jalan tanah merah. Dalam aku bawa tu, tiba-tiba dalam motor aku bersempang siur untuk ikut struktur jalan tu, tiba-tiba lampu yang aku tinggikan tu tersuluh dekat satu batang pokok kelapa sawit. Ada ternampak satu bentuk macam pontianak. Dia duduk di belakang pokok sawit dan kepala dia menyering macam melihat aku. Tapi benda tu aku nampak sekali imbas saja. Aku bukan tengok macam tu. Aku dalam masa bawa motor tu aku ternampak sekali imbas, dan bila aku ternampak tu memang seram gila, takut gila. Tapi yang aku fikir masa tu Allah sahaja. Aku pun melajukan motor aku tu untuk sampai rumah. Bila balik tu, aku baca 3 kul dan baru aku masuk rumah. Tapi aku tak masuk bilik lagi, aku lepak dekat dapur. Lepas aku lepak kat dapur tu, aku tersilap satu benda je, aku lupa nak mandi. Aku maksudnya bukan aku tak mandi lah, aku lupa nak mandi dulu. Aku masuk bilik. Lepas aku masuk bilik tu, aku keluar balik, tiba-tiba anak aku menangis, yang paling kecil sekali. Menangis sampai pukul 5 pagi. Macam ada benda yang mengganggu dia. Dan sambil dia menangis tu, dia cakap nak balik. Aku tak tahu lah dia nak balik ke mana, siapa yang nak balik tu. Anak aku nak balik mana? Sini memang rumah dia. Masa tu seram gila. Aku cuba buka surah-surah yang ada dekat YouTube tapi tak jalan. Aku cuba baca yang apa yang aku tahu. Alhamdulillah anak aku pun dah okey, nyenyak tidur. Itu je lah kisah-kisah seram yang berlaku dalam hidup aku selama aku hidup, yang aku nak kongsikan kepada korang untuk konten kali ni. Aku harap korang enjoy lah dengan cerita-cerita aku ni yang tak seberapa. Mungkin dapat menghilangkan kebosanan korang. Dan terima kasih kepada korang yang support video aku, support channel YouTube aku, RI Channel, daripada awal hingga sekarang. Dan mana korang yang baru dekat channel ni, aku harapkan korang terus support aku. Dan jangan lupa tekan butang subscribe kat tepi tu, dan tekan butang loceng supaya korang tahu video-video terbaru daripada aku yang aku akan upload selepas-lepas ni. InsyaAllah aku akan cuba buat konten-konten yang terbaik selepas ni. Dan jangan lupa like, share dan komen. Dan komen idea-idea yang menarik untuk aku bangkit semangat untuk buat video yang lebih baik lagi selepas ni. Aku harap itu saja. Assalamualaikum. Bye bye. Kau yakin tak ada hantu dekat sekeliling korang? Benda ni dekat mana-mana je ada. Dekat rumah korang pun ada, dekat belakang kau pun ada. Cuma kita je tak nampak.
Jadi hidup ni hati-hati. Allahu Akbar. Dia dekat sini.